Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Jadi sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baik, untuk video kali ini kita nak bercerita tentang histeria. Mana anda tu yang pernah ataupun sama ada anda sendiri ataupun tengok orang histeria, jadi korang mungkin tahu tentang cerita-cerita berkenaan dengan ni Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan cerita dia Baik, saya dianugerahkan dengan kelebihan mata yang tidak berhijab ni sejak daripada tingkatan 4. Dan selepas peristiwa saya diserang histeria dekat sekolah. Jadi dia ni, pencerita ni, dia pernah kena histeria waktu tingkatan 4. Dan selepas dia dapat histeria tu, mata dia punya hijab dah hilang. Dia boleh nampak, boleh nampak lah Pendek kata, dia boleh nampak pada dalam sebelah ni. Okey, itu adalah kali pertama saya kena histeria. Sebab memang saya nak sangat. Ada pula nak sangat lain macam ni. Tahun tu tahun 2009, tahun yang hangat untuk sekolah saya, diserang histeria bertubi-tubi kata dia. Dan kebanyakan yang kena adalah budak-budak sesi petang. Sesi pagi kesnya cuma saya seorang je yang pernah kena. Jadi saya ni jenis manusia yang mempunyai perasaan ingin tahu yang sangat kuat. Okey, mungkin sebab darah masih muda kan. Mungkin sebab itulah. Jadi bila kes histeria macam ni melanda sekolah saya jadi curious gila nak tahu macam mana keadaan bila kita kena histeria. Betul juga, saya pun nak tahu apa yang kita nampak sebenarnya, kenapa kita jerit-jerit kan. Jadi kita sedar ke tak sedar ke sewaktu kita kena histeria tu. Nampak tak? Saya ni macam meminta-minta sangat kena histeria kan kat sini. So, satu hari ni, saya masih ingat lagi, hari tu pada hari Rabu lepas masuk kelas, saya tiba-tiba rasa sakit sangat kat belakang dengan pinggang tau. Jadi, rasa sakit itu lain macam mencocok-cocok sangat macam tu. Dan member-member kelas saya tu perasan tau, waktu tu saya macam asyik terlangkupkan muka atas meja tau, macam ni lah. Macam tu lah agaknya sebab saya ni jarang macam tu tau. Saya pun berhenti, aduh macam tu lah. Dan cakap saya sakit waktu tu pada kawan-kawan lah. Lepas tu diorang bawa saya pergi jumpa cikgu yang bertugas tau waktu tu. Jadi masa ni saya dibawa terus pergi jumpa dengan Ustazah Rohaida. Waktu tu Ustazah yang bertugas lah. Lepas tu Ustaz Zul pun join sekali. Ustaz join ni untuk pengetahuan korang Ustaz Zul tu adalah suami pada Ustazah Rohaida ni. Masa tu saya dah macam sedar dah tak sedar tau. Macam antara sedar dengan tak sedar macam tu lah. Antara reality dan fantasi lah macam tu kan. Jadi Ustazah masa mula nak scan tu, dia cakap, dia tanya soalan, tapi dia tanya tak apa dah. Saya tak berapa ingat. Tapi yang saya ingat waktu tu, saya menangis sampai saya cakap saya sakit. Tolong Ustazah, saya sakit Ustazah. Saya waktu tu dah macam bukan diri saya sendiri. Dan saya dah terketar-ketar waktu tu. Sebab rasa sejuk sangat. Tu rasa mungkin mula-mula nak kena histeria ni, mungkin rasa macam tu lah dia cerita kan. So, dalam pada saya menangis tu, masa itulah hijab saya terbuka. Masa tu saya duduk dekat atas kerusi tau. Kat sebelah saya tu ada kerusi juga.
Tapi kerusi tu tak ada orang, just ada kerusi sajalah sebelah saya. Dekat situlah saya nampak ada sesuatu. Jelas mata saya nampak lembaga tu separuh badan je ada kat sebelah. Rambut dia kusut masai menutupi seluruh muka. Baju dia putih tapi koyak rabak tau. Hitam-hitam comot-comot kat baju dia gitulah. Mula-mulanya saya ingat saya ni macam yelah tadi kan sakit kan, mungkin saya tengah berhayal ataupun nampak mendiamkan muka lah. Tapi memang itulah kenyataan dia waktu tu. Mak kata bujang lapuk, kata dia, ini betul-betul, ini bukan cubaan. Kata dia, cubaan kan. Macam tu lah kata dia. Jadi tengok keadaan saya dah macam tu, ustaz dengan ustazah berbincang sikit. Lepas tu terus ustaz pegang kepala saya. Lepas ustaz pegang kepala saya tu, mata saya pun terpejam dan secara automatiknya tiba-tiba tutup mata. Dan saya sedar masa tu, tapi badan saya waktu tu dah jadi milik benda lain. Faham tak? Maksudnya mungkin kita sedar, tapi badan kita dah tak, macam kita dah tak boleh kawal. Dia bergerak sendiri macam tu lah agaknya. Waktu tu saya dah tak ingat apa-apa dah. Ustaz hembus-hembus baca ayat suci Al-Quran. Lepas tu ada tanya soalan macam-macam pada saya. Tapi benda tu tak jawab tau. Dia bisu saja. Maksudnya benda yang ada dalam badan saya lah tak menjawab, dia bisu. Dan bila ustaz hembus ayat-ayat Al-Quran tu, saya menjerit kuat waktu tu. Korang tahu tak, masa tu dalam hati saya dah siap cakap, weh apa pasal kau menjerit kuat-kuat ni? Maksudnya pada dalam tu lain, dekat luar tu lain. Tapi yang lah dalam tu, yang diri dia sendiri, dia sedar yang luar badan dia tu tidak dikawal oleh diri dia. Tapi saya waktu tu menjerit semakin kuat. Dan boleh dikatakan saya dah tahap sampai mengilai. Dah macam sasau dah waktu tu. Dah macam tak boleh nak dikawal dah. Last kali, lepas ustaz dah tarik benda tu keluar, saya dah jadi macam blur-blur, mama macam tu kan. Dan saya tengok kawan-kawan kelas saya, semuanya muka dia orang dah pucat lesi dah waktu tu. Mungkin takut, terkejut, tak pernah nampak perkara macam ni kan. Tapi tak juga. Sebab dia kata kat sekolah dia waktu tu tengah panas dengan kes-kes histeria macam ni kan. So budak-budak lelaki yang nakal tu semua terdiam tau, tergamam dia orang. Selalu dia orang lah paling suka buat bising tau. Jadi lepas kejadian tu, ustazah kata yang saya rasa sakit kat belakang dengan pinggang tu sebab benda tu ada duduk dekat belakang saya dengan kat pinggang saya. Lepas tu ustazah pesan supaya saya banyak-banyak baca Al-Quran. Jangan sesekali tinggal solat tau, kata dia. Ustazah kata lah jangan sesekali tinggal solat. Anda pun sama. Macam tu lah lebih kurang. Balik sekolah tu, sakit kot badan, kata dia. Seminggu atau sebulan jugalah selepas tu saya ada kena ganggu juga dengan benda yang sama. Pertama saya rasa rambut dia lurus dan dia pakai baju elok sikit, bersih sikit, kata dia, daripada yang mula-mula dia nampak separuh badan tadi tu kan. Jadi makhluk kali ni pula dia muncul atas kerusi sebelah katil saya. Dia cuba pegang tangan saya dan waktu tu saya meronta-ronta lah, tolak tangan dia, tepis-tepis kan. Dan mulut saya waktu tu kejang habis nak sebut Allah, Allah, Allah macam tu. Lepas tu saya terus tertidur. Dan sejak kejadian kali tu, saya dah jadi fobia sangat-sangat bila ada kerusi diletakkan menghadap katil ataupun sebelah katil saya. Dan sampailah sekarang, mata saya ni masih kekal tak berhijab. Banyak dugaan yang saya kena tempuh dan macam-macam benda yang saya nampak. Jadi ini berakhirlah kisah yang pertama. Kita sambung dengan kisah yang kedua, insya-Allah. Baiklah, kita mulakan dengan kisah yang kedua. Dah macam ASMR dulu kan. Hai guys, kisah yang kedua ni tajuk dia gangguan di UM. Bukan. Okey, kita mulakan. Maaf saja main-main kan.
Okey, untuk kisah yang kedua ni, kisah dia, tajuk dia gangguan di U dash M. Yang tu kita fikirlah sendiri kat mana. Okeylah, kali ni saya nak cerita pasal gangguan dekat bilik saya di sebuah universiti yang terletak di utara. Mesti korang tahu kan kat U mana? Saya tak tahu. Anda tekalah sendiri. Okay, so let's begin. Kisah ni berlaku semasa saya berada di SEM 1. Adakah suratan ataupun kebetulan saya ditempatkan sebilik dengan roommate saya sewaktu zaman kolej juga waktu tu. Okey, so tak adalah pening-pening sangat nak ice breaking bagai apa semua kan. Okey, sebab dia ni pun memang schoolmate saya juga zaman-zaman dulu. Bestnya lah daripada dulu kenal So satu bilik tu menempatkan 2 orang pelajar je. Pada awalnya life kami okey je. Alhamdulillah, tak ada gangguan apa-apa. Hidup aman, tenang, tenteram dan damai. Alhamdulillah. Sampailah seingat saya naik daripada cuti mid-sem, gangguan pun bermula. Sebelum tu nak selit sikit kisah-kisah zaman kolej dulu, kata dia. Yang mana bilik kami masa tu memang kerap and almost every day, setiap kali time maghrib akan dengar bunyi guli tercampak ke lantai. Biasa kalau dalam cerita-cerita seram memang ada bunyi-bunyi guli ni, kata dia kan. Dan memang akan dengar juga bunyi kerusi diseret oleh penghuni daripada bilik ke atas. Bunyi sikit dah macam minda-minda rumah lah kan. Jadi pernah juga sekali tengah lepak makan-makan kat tengah bilik tu, kami terdengar bunyi nyaring hilayan daripada luar tingkap bilik kami. Terus terdiam semua, tapi silent moment tu kejap je lah. Dek, kerana sebilik tu waktu tu ada 4 orang, jadi maka kurang sikit rasa takut tu, dan kami anggap benda tu cuma tumpang lalu je. Jadi kita orang tak kisah sebab waktu tu ramai. Okey, disebabkan bila terdengar bunyi guli ataupun perabot dialih-alihkan tu, macam biasalah kami dah lali dah. Dan kita orang buat macam biasa je lah, buat macam tak ada apa-apa pun, macam tak ada perasaan. So konsepnya, selagi mereka tak kacau kita, then it's okay. Kita nak kacau dia, kita pun tak kacau dia, sama-sama lah. Just live our life. Dia hidup dengan cara dia, kita hidup dengan cara kita. Kita tak kacau dia, jangan kacau kita. Itulah. So okay, jangan marah. Kita sambung dengan cerita dekat U-M ni. Okay, bilik saya bernombor 404. Dah macam cerita KRU tu kan. Inesis terdekat dengan V-Mall, blok paling dekat dengan kafe. Dan budak-budak dekat tempat saya belajar ni bolehlah teka bilik yang mana ya. Macam klise kan, bilik nombor 404 mesti horror. Yelah. Dan ada pula setengah bangunan yang bilik kalau tingkat 3, kena dengan nombor 3 ke nombor 4 gitulah. Saya pun lupa 13. Kalau tingkat 13 dia tak ada, dia buang tu, dia tukar dengan U apa benda lah, macam tu lah. So saya pun tak tahu kenapa, mungkin suratan ataupun kebetulan. So pada malam kejadian tu semua okey, sampailah masing-masing dah melelapkan mata. Antara kami berdua, memang saya ni seorang yang penakut sikit actually. So tapi tak adalah tahap kronik tau. Sebab saya ni still lagi boleh pergi toilet seorang, even though dah pukul 2-3 pagi macam tu. Itu dah kira tahap hebat tu. Good job. Mana ada orang berani pergi toilet pukul 2-3 pagi seorang tau. Roommate saya ni, kita boleh letakkan nama dia Emma. Okay, Emma ni dah tidur dan saya cuba lelapkan mata. Sama-samalah nak tidur waktu tu. Hampir nak lena, saya dikejutkan dengan bunyi dekat tingkap dilanggar dan diketuk dengan kuat tau. Bilik saya ni tingkat yang paling atas sekali, tingkat 4. Tapi waktu tu saya cuba berfikiran positif dan fikir mungkin tu cuma perasaan saya sendiri. Dengar-dengar tapi husnuzon, kata dia. Dan waktu tu jam menunjukkan pada pukul 2 pagi. Dan kalau tak silap saya lah, sebab malam-malam lagi pun tengah mamai-mamai nak masuk ke alam tidur ni kan. Jadi tak perasan sangat masa. Lepas tu bunyi dia seperti macam burung besar
Saya tak tahulah nak cakap macam mana. Dan saya dekatkan diri dengan Emma waktu tu. Dan kedudukan katil kami adalah dua katil single yang digabungkan dan menghimpit-himpit ke dinding dan sebelah kanan tau. So jadi macam ala-ala katil queen lah. Katil queen yang besar sikit tu kan. So position katil jadi macam tu sebab kami tak berani nak tidur jauh atas katil. So kita orang decide gabungkan katil ni jadi kita orang boleh tidur rapat-rapat. Dan saya cuba lelapkan mata saya semula. Baru je nak tutup mata, saya dengar bunyi macam orang tengah bertengkar dekat bahagian luar tingkap. Biar betul. Padahal dia tinggal kat tingkap 4 ni. Macam mana boleh orang bertengkar pula kat luar tingkap tu? Tak tahulah bahasa apa. Sebab pelik sangat cara dia orang cakap. Dia orang tu cuma bunyi dia waktu tu macam bingit sangat. Wow, orang bising-bising macam tu lah. Yang saya dapat detect, macam ada suara seorang perempuan lelaki dan kanak-kanak dekat luar tingkap saya waktu tu. So saya bangun, kejutkan Emma. Emma, bangun Ma. So kami berpandangan waktu tu. Saya cuba memberikan isyarat mata untuk memastikan adakah dia pun dengar apa yang aku dengar. Tunjuk telinga lah biasa kalau isyarat macam tu. So melalui isyarat mata jelaslah bahawa dia juga dengar bunyi yang sama apa yang saya dengar tadi. Waktu tu jangan cakap lah, waktu tu jantung memang dah macam nak tercabut dah. So nak bergerak pun dah macam kaku sebab bunyi tu macam hingar-bingar dekat luar tingkap tu kan. Tapi kita orang terpaku kat situ. Apa yang saya boleh buat macam tu? Cuma dekatkan diri masing-masing. Duduk masing-masing rapat-rapat lah. Saya waktu tu dah mula gabra dan nak nangis lah pun. Dan bila kami buka mata, bunyi tu hilang. Senyap. Sekejap je lah Tapi bila tutup je mata, bunyi tu datang semula. Pelik ni. Dan kami decide untuk berjaga sampai subuh. Maksudnya tak nak tutup mata sampai ke subuh lah. Bila nampak saya dah macam takut sangat, Emma offer diri nak bukakan lampu bilik. Jadi kami tidur berbekalkan ihsan cahaya daripada lampu meja study. So bilik terang menderang lah waktu tu. Kami membisu je sampai pegang tangan masing-masing sambil nak tidur tu lah. Megang tangan masing-masing. Memang kaku, tak tahu nak buat apa. Sampailah almost pukul 4 pagi macam tu. Baru kami berani nak lelap. Sebab dah nak menginjak ke subuh. Dan bunyi tu pun waktu tu dah tak ada. Keedahnya dah pukul 4 pagi baru nak tidur. Dan tidur pula dalam keadaan takut. Selepas subuh kami terlap sampailah terskip kelas pagi tu, kata dia. Badan rasa letih. Jangan cakap lah, memang letih lah. Of course lah, tak cukup tidur lagi pun kan. Hanya orang yang pernah mengalami je tahu macam mana penatnya bila berada dalam keadaan situasi yang menakutkan macam tu. Kan, siapa yang pernah rasa macam tu tahulah rasanya kan. Emma dia juga tanya pada saya, kalau ada terdengar bunyi daripada bawah katil. Sebab pada hari kejadian tu dia bunyi macam ketuk-ketuk tau daripada loker bawah katil. Katil besi ni, so kuat, bunyi dia tu kuat lah. Tapi saya cakap waktu tu saya tak dengar apa-apa pula. Dan dia juga dengar bunyi dengusan, dengkuran yang kuat. Macam tu lah. Agak kalau bunyi orang berdengkur tu memang meremang juga bulu roma kan. Saya ada kawan seorang, dia punya berdengkur dah macam bunyi syaitan lah. Tak tahu lah nak cakap kan. Okey, kita mula kan. Mula-mula si Emma ni ingatkan saya yang berdengkur tau. Tapi bila dia tanya, Bel dah tidur ke? Saya cakap waktu tu saya belum tidur lagi. Sebab memang saya tengah tutup muka dengan selimut, tapi waktu tu belum tidur. So saya tanya dia, kenapa? Dia cakap, tak ada apa-apa, saja je tanya, kata si Bel lah, siapa kawan dia tadi tu lah. So esok hari barulah dia cerita dekat saya apa yang dia dengar malam tu. Gangguan tu tak berakhir kat malam tu je. Sebenarnya malam seterusnya bunyi yang sama lagi kami dengar. Mula-mula bunyi mengilai dan bunyi macam orang bertengkar dan bercakap tu lagi dekat luar tingkap bilik kami. And waktu tu both of us dapat mimpi yang menakutkan. Dah macam hari-hari sebelumnya. Bila masa menginjak ke pukul 1 ataupun pukul 2 pagi sehingga ke pukul 4 pagi, kami akan berada dalam keadaan yang takut,
dekat dalam bilik kami tu. Memang tak akan dapat terlelap lagi lah. Orang kata selagi belum pukul 4 pagi tu memang tak boleh nak terlelap. Sebab bila tutup mata je dengar bunyi macam-macam benda yang menakut-nakutkan ni. Jadi memang start daripada hari pertama gangguan tu, kami tidur memang tak tutup lampu. Cuma kemuncaknya bila kami turut diganggu secara fizikal tau. Ni dah start main kasar ni. Saya tak ingat lah waktu tu malam ke berapa, tapi masa tu around pukul 2 ataupun jam 3 pagi macam tu. Bila bunyi tu muncul, kami cuba jugalah untuk nak lelapkan mata dan ignore je bunyi tu. Tapi bahananya saya dapat cengkaman pada buku lali kaki tau. Dan Emma pula dicucuk dengan kuat pada bahagian pinggang. Oleh macam and at last kami tak berjaya terlelap juga. And macam biasa, menanti jam pukul 4 pagi tu amat-amatlah menyeksakan, menakutkan, kata dia. Mesti ada yang cakap, kenapa tak baca Yasin ke? Kan? Betul juga. Saya pun terfikir macam tu. Kenapa tak baca surah-surah ke? Ataupun bangun solat sunat kan? Bukan kami tak nak, tapi korang bayangkan nak berganjak seinci pun kita orang dah tak mampu dah waktu tu. Memang statik je atas katil. Metu je tu kan kat atas katil. Kalau nak terkencing pun tahan je lah, kata dia kan. Besok pagi pun cerita. Anda rasa tengah-tengah gangguan tu nak bangun pergi toilet? Memang tidak lah kan. Dah lah nak ke toilet tu kena lalu dekat pantry yang menyeramkan. Hadap bilik store dan bilik kosong dulu. Jadi dia orang, yelah tak, kita pun sama kalau tengah kena ganggu. Tak terfikir nak terkencing. Kalau nak terkencing atas katil agaknya. Dan sepanjang seminggu tu hidup kami ni memanglah jadi sangat-sangat tak normal tau waktu tu. Kelas dah memang ke laut dah kan? Sebab selalu malam tak tidur kan. Mana taknya lepas subuh tu memanglah baru akan tidur. Sebab waktu tu dah tak larat sangat dengan kena gangguan-gangguan ni. Nak ke mana-mana pun memang berteman je lah kita orang berdua ni kan? Kalau seorang nak ke sana, jom ikut ke sini, sama-sama lah kan berteman. So nak mandi berteman, nak toilet pun berteman, ke mana-mana pun berteman. Kami ada tanya jiran bilik sebelah, either diorang pun dengar benda tu ataupun tidak. Tapi diorang cakap tak ada pula dengar apa-apa tau. Jadi memanglah jadi curious lah kan, bilik yang ni ada problem ke ataupun ianya berpunca daripada gangguan mental daripada kami sendiri. Dan kami tanya jiran sebelah kiri pula, bilik senior Cina. Jadi yang dalam bilik tu orang Cina lah. Senior tu cakap kat bilik kami memang sebelum ni kosong. Untuk sepanjang satu sem tu kosong bilik kami ni. Sebelum ada penghuni, tapi kejap je dan budak tu minta tukar. Tak tahulah kenapa budak tu minta tukar. Mungkin ada sesuatu di situ. Tapi kalau nak cakap sebab bilik tu dah lama kosong, almost 3 months dah kami duduk situ dan tanpa ada gangguan apa-apa. Macam mana baru sekarang ni ada nak start ada gangguan kan? So kami pun buatlah analisis sendiri dan katanya ala-ala CSI lagi tu kan. Okay, sebelum terlupa actually beberapa hari sebelum kejadian malam pertama tu, waktu tu saya tengah kemas-kemas katil dan saya nampak banyak rambut-rambut halus atas cadar. Waktu tu atas cadar bilik yang tempat saya tidur tu dekat-dekat dengan bahagian kaki. Kalau tidur sini, dekat cadar belah kaki tu, kat situ ada banyak rambut, kata dia. So memang banyak lah. Bila saya tarik, dapatlah segumpal macam tu. Tapi memang halus je, macam rambut budak. Rambut budak memang halus Then saya diamkan je lah, tak tahu Emma risau nanti. So tak nak Emma risau. Jadi takut-takut nanti dia jadi takut pula. Jadi saya diamkan je perkara ni. Then malam gangguan keberapa entah, lupalah nak cakap. Tiba-tiba si Emma ni tunjuk dekat saya, cuba tengok ni, banyaknya rambut, kata Emma dekat bahagian tengah katil dia. Lepas tu waktu tu saya senyum je lah. Kami dah bagi eye signal dah masing-masing. Macam tu lah agaknya eye signal dia orang kan. Saya pun bukan tahu sangat. Then saya cakap, rambut Bella kot tu melekat dekat katil Emma, cover lah konon-konon kan. So malas lah nak buka topik sebab dia dah waktu pun dah malam kan. Kita orang tak nak menambahkan lagi keseraman malam itu. Jadi then
Tunggu pagi esok barulah saya cerita pasal rambut yang ada dekat atas-atas katil tu pada Emma yang pada sebelumnya saya dah jumpa dulu. Mungkin dia perasan rambut tu halus lain macam. Emma lah. Sebab rambut saya dengan dia tak macam tu. Mungkin rambut dia orang ni jenis kasar-kasar agaknya kan. Sebab rambut yang dia orang jumpa tu halus-halus kata dia. So dalam minggu tu, setiap masa pintu bilik memang terbuka je. Privacy ke tak privacy tu, tu cerita lain kata dia. So kami fikir in case apa-apa yang terjadi, kami terus boleh cabut keluar kan. Jadi boleh sprint je. Tapi nak tidur malam waktu tu, kalau nak tidur kita orang tutup lah. Kan ada pula yang ingat tidur pun tak tutup pintu. Selikih betul budak-budak perempuan ni kan. Then entah hari ke berapa, sebab pencerita ni yang kata tak ingat sebab almost 1 year after the first incident, kami pergi jumpa dengan lecturer. Yalah, sebab madam dah cari kami kat kelas. Sebab dah banyak kali kita orang tak pergi kelas kan. Beberapa kali maksudnya dia kata kat sini dah beberapa kali dia orang skip kelas. Sebab tu kelas pertama pukul 8.30 pagi. So memang wassalam lah. Sebab dia orang baru tidur lepas subuh kan. Memang kelas yang pertama tu memang dia orang selalu skip. Dan kami jumpa dengan madam kami, ceritalah masalah kami dan beritahu kami kenapa kami minggu tu memang langsung tak datang kelas dia. Walhal kelas tu lah yang paling takut nak ponteng. Sebab madam tu garang yang amat and strict pasal attendance. Kalau tak datang hari ni, esok mesti nama kena panggil. Jadinya madam suruh kami jumpa dengan pihak pejabat asrama untuk maklumkan tentang gangguan yang kami hadapi tu. Dalam masa yang samalah, madam bagi potongan ayat Al-Quran untuk kami amalkan bagi mengatasi gangguan tersebut. Madam agak terkejut jugalah dengan cerita yang kami ceritakan tu. Katanya, kalau dia berada kat situasi yang saya dengan kawan saya ni lalui, dah lama dah dicabut, tak adanya lagi nak stay, kata madam. Madam ni boleh tahan juga, kata gak macam strict kan. Jadi sebab hari-hari dah kena benda tu, mengilai lah, hari-hari bunyi orang bercakap kat tingkap, boleh pula kami ni masih lagi stay dekat dalam bilik kami. Dan bukanlah kami ni berani sangat, cuma sebab memang jenis tak suka nak tumpang bilik orang dan menyusahkan orang, kata saya kan. So prinsip kami, menakutkan macam mana pun adab je lah, asalkan duduk bilik sendiri. Poyo je kan. Okay, so madam pun nasihatkan kalau boleh minta tukar bilik. Madam kata, tapi kami ni taklah rajin nak final dah ni kan. Nak tukar-tukar bilik, nak angkut-angkut barang semua. Alah, letihnya katanya. Sayang kot bilik sendiri. Walaupun bilik tu agak scary ataupun creepy, tapi kami cari jalan untuk cuba pulihkan semula bilik tu and cari punca gangguan yang telah terjadi pada kami ni. Dan atas nasihat madam, petang tu kami pun pergilah ke ofis asrama untuk memaklumkan hal-hal tu, sambil nak tahu juga kod-kod bilik tu memang keras ke apa kan. Sambil-sambil tu kita orang pun ala-ala CSI lah kan. Sebabnya kalau ikutkan sebenarnya, waktu daftar tu, nama penghuni bilik tu adalah nama orang lain, tapi ditepek dah ataupun ditukar kepada nama kami. Dan menurut senior, kes kami tu adalah kes keempat bilik tu. Sebelum ni dah ada dah 3 penghuni bilik tu juga yang diganggu. Sama juga macam kami lah kes dia. So sebab tak tahan, mungkin mereka minta tukar bilik lain, tapi kami berkeras tak nak tukar bilik dan usaha untuk memulihkan balik bilik tu. Wah, rajinnya kan. Cuma kalau dalam keadaan kalau keadaan getting worse, mungkin nak tak nak kami akan kena tukar jugalah kan. Tak nak lah asyik kena ganggu je kan, dan mengganggu pula pelajaran. Kami masuk je office, terus pengurus asrama cakap kami, ni bilik 404 kan. Jom masuk bilik pengetua, kata dia. Dia pun nak dengar sekali. Kepoci. Macam situasi tu dah selalu terjadi kat situ je, sebab kami tak sempat cakap apa-apa pun. Lagi kami cuma maklumkan pada pengurus asrama nak datang buat aduan je, dan terus diorang tahu dah kenapa. Macam dah terlalu biasa agaknya bilik 404 ni kan. Dan masuk-masuk tu ada pengurus asrama tu, kita letak nama dia kan, Miss Nurul. Okay, pengetua Inesis aku dan ketua AJK kerohanian tu, kot kalau tak silap aku lah. Mula-mula ayat pengetua tu tanya pasal gangguan, dan tiba-tiba dia cakap macam ni, maaf nak tanya, ada tak antara kamu ni yang tengah datang bulan? So saya jawab lah, ada, saya puan, kata dia. So sebab memang waktu kejadian tu saya tengah period.
Lepas tu Miss Nurul pula tanya, korang berdua ada tak mimpi apa-apa ke? Lepas tu kami pun ceritalah apa yang kami mimpikan, mimpi yang menakutkan kami tu lah kan. Sorry mimpi tu tak saya tak berapa ingat. Dan so saya tak berapa nak selitkan kat sini lah, sebab tak nak ada usul tongkok tambah sangat kan. Panjang sangat cerita dia jadi nanti. So then sambil cerita tu kami terketar-ketar tau, sambil air mata bertakung dah. Sebab takut, sebab stres, sebab rasa penat badan ni kan. Jadi mananya tak stres kalau hari-hari kena macam tu kan. Mana tak stresnya, aktiviti harian semua tunggang terbalik dah. Sebab kerana gangguan tu. Tidur ke mana, kelas ke mana, makan pun tak ke mana, kata dia. Habis kami cerita tu, pengetua beritahu kami malam tu dia akan datang ke JKPS untuk buat bacaan Yasin dekat bilik kami. Ramai jugalah yang datang malam tu, mungkin dalam 20 orang tau datang. Ni pun ada gangguan juga. Masa diorang tengah baca-baca tu, saya dan Emma dengan lagi 2 orang kawan perempuan kami duduk dekat bahagian belakang kepala katil. Sebab tempat lain dah kena conquer dengan JKPS, lelaki yang tengah datang bacakan Yasin tu kan. So saya duduk membelakangi meja study dan Emma sebelah kiri dan lagi 2 orang kawan tu sebelah kanan. So dan diorang ni pula membelakangi tingkap. Macam contoh kita duduk sini kan, belakang ni tingkap lah tingkap. So tengah diorang baca-baca Yasin tu, waktu tu saya rasa meremang tau. Sebab saya terdengar dekat belakang tu, saya dengar suara perempuan ikut mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Suara tu pula daripada belakang. Lain macam. Padahal yang mengaji ni kat depan budak-budak lelaki, tapi yang kat belakang ni perempuan pula. Dia pun mengaji juga. Dan waktu tu saya yakin bukan suara Emma ataupun lagi 2 orang kawan saya yang ada kat kiri kanan saya ni. Sebab suara tu datang daripada arah belakang. Saya pun beranjak lah menghimpit ke arah Emma. Orang kata menyempit-jempit kan. Dah selesai baca Yasin tu, pengetua minta seorang JKPS ni buka tingkap dan tengok ada apa-apa tak kat situ. Dan diorang ni cakap macam bagi signal kat saya. Tapi saya pun tak faham apa maksud dia lah. Lepas tu pengetua pun cakap, kena tebang pokok ni nampaknya ni. Kat belakang tu mungkin ada pokok So diorang pengetua kata nak kena tebang pokok tu. Dan diorang semua JKPS dengan pengetua balik blok and bilik masing-masing. Salah seorang daripada kawan yang teman kami tu rapatlah dengan JKPS yang datang baca Yasin tadi tu kan. So dan tiba-tiba JKPS tu WhatsApp kawan saya seorang ni. Dia cakap waktu diorang baca Yasin tadi, dengar juga suara lain ikut sama-sama baca. Jadinya salah. Yang saya dengar tu bukan saya seorang dengar, sebab dia orang pun dengar juga. Jadi waktu tu saya cuba menidakkan pada awalnya, sebab ingat mungkin perasaan je. Rupanya ada juga antara yang JKPS yang datang membaca ni pun dengar juga perkara tu. Bujur tak nampak apa-apa, cuma just dengar je kan. Dan lepas tu Alhamdulillah, gangguan pun semakin berkurang. Ada jugalah sikit-sikit kan, tapi taklah seteruk sebelum-sebelum ni Jadi sebelum ada yang bertanya, saya cakap awal-awal Alhamdulillah kami berdua cukup solat. Solat tak tinggal, mengaji tak pernah putus setiap hari. Mungkin sebab ni ujian daripada Allah untuk tengok sejauh mana keimanan kami. Mungkin juga. Dan tak naklah ada yang cakap ataupun yang mengecam kami, cakap kami diganggu sebab tak jaga solat ke apa. Jadi dia disclaimer awal-awal, saya solat, saya ngaji. Jadi budak baik jugalah ni, Alhamdulillah. Saya juga bukan nak riak, tapi nak mengelakkan korang berprasangka yang tak baik pada kami, kata dia. Takkanlah kami ni mengaji hari-hari, solat hari-hari nak kena update kat sini kan, kata dia. So cukuplah amalan wajib kami jaga dan mengaji memang hari-hari. So sampai sekarang saya dah SEM 3 tapi masih lagi menetap di bilik yang sama. Dan gangguan tu tetap ada, cuma taklah ekstrim macam yang kena pada mula-mula dulu Biasalah di mana-mana pun ada makhluk gaib ni. Hormat masing-masing sebab mereka pun makhluk Allah kan. Dan akhir SEM lepas barulah tahu yang rupanya punca gangguan tu datang daripada pokok besar yang pengetua cakap nak potong dekat belakang blok tu tau. Memang besar lah, sebab hampir nak cecah ke tingkat 4. Memang besar. Katanya pokok tu banyak kali dah nak tebang tapi tak berjaya tau. And pokok tu memang dihuni. Mungkin cik pun
ataupun Cik Lang. Sebab klise lah orang Melayu kan, kalau nilai mesti kita dua tu je lah, tak ada benda lain. Takkan dengan pocong nilai, mana ada pocong nilai ataupun toyol, tak pernah pula dengar. Pandai aku main sebut-sebut je kan. Satu lagi cerita pendek saja je nak selit ni. Waktu tu pukul 2 pagi macam tu. Waktu tu saya nak pergi toilet seorang-seorang tau. Waktu nak keluar bilik tu dah rasa seram sejuk. Tapi buat tak tahu je lah kan. Walaupun rasa seram sejuk ni lain macam ni kan, abaikan. Sebab malas nak kejutkan si Emma. Emma ni dia punya roommate tadi lah. Kesian pula dia tengah tidur lena kan. So saya pun mula mendapak seorang-seorang. Kecepek. Dan toilet tu adalah toilet yang ujung sekali. Tengah dalam toilet tu, tiba-tiba saya dengar suara perempuan bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awak rasa? Siapa nak bagi salam dalam toilet weh? Kita tahulah benda tu tak boleh buat kan. So waktu tu saya pun dah was-was nak keluar. Takut, tapi takkanlah saya nak bertapa kat dalam toilet sampai subuh kan. Jadi saya pun apa lagi, buka pintu, pecut dah keluar. Lari keluar bilik air kan. So sampai sekarang kejadian tu masih menjadi tanda tanya dan misteri bagi diri saya. Memang tak dapat jawapan. Dan tak ada masa pun nak cari jawapan sebenarnya. Tengah busy waktu tu dengan pelajaran saya. Jadi pesan saya, makhluk ni makhluk gaib ataupun makhluk alam sebelah macam Abang Jo cakap kan, memang ada je dekat mana-mana. Tapi yang penting jaga amalan kita. Kita kena hormat sesama makhluk. Yelah, kita dengan sesama manusia pun kita kena hormat. Dengan sama-sama makhluk lain yang walaupun dalam Al-Quran memang cakap mereka ni ada. Jadi kita kena hormat. Dan sebab kita ni berkongsi alam dengan dia orang. Cuma bezanya kita tak boleh nampak dia je. Sebab kita berkongsi hidup di atas bumi yang sama. Jangan biarkan ketakutan mengatasi ketakwaan kita sebagai hamba-Nya. Ini kata dia lah ya. So saya minta maaf kalau cerita ni tak seram, tapi ini adalah kisah benar dan tak ada tokok tambah. Ini adalah kisah kedua dan kisah yang terakhir untuk kisah seram Malaysia kali ini. Saya harap anda enjoy and and sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan subscribe ke channel Kisah Seram Malaysia ini. Setiap subscribe anda tu adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang menarik, yang baik, yang berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi yang baik tu datang daripada Allah SWT, manakala yang buruk tu pula datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.